ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, kedua kita dan semua umat Islam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati saj'al lahum rahmanu huda wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Tuan Imam, Muslim Masjid, Jatuh Kuasa Masjid, tuan-tuan, perempuan, datuk-datuk, datin dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini dapat kita meneruskan kuliah kita. Kita sambung muka surat 297, iaitu 6 perkara yang mampu menandingi dunia seisinya. Bazar Jamhar berkata, Sittun khisalin ta'dilu jami'id dunia. At-ta'amul mari'u wal waladu salihu wal zawjatul mufiqatu wal kalamu muhakkamu wa ikmalul aqli wa sihhatil badani. Ni kata ulama' ni, kata orang soleh. Orang soleh ni memang antara salah satu proses tarbiyah untuk kita mendidik jiwa. Selain kita baca Quran, solat, melaksanakan semua amalan yang biasa, termasuk zikrullah, bersalawat, antaranya yang boleh membuka hati kita ni adalah pengalaman orang soleh. Kalau kita duduk dengan orang toleh, dapatlah kita pengalaman jahat dia. Jadi kalau kita duduk dengan orang soleh, dapat kita pengalaman soleh dia. Sebab tu Rasulullah SAW sebutkan, siapa berkawan dengan tukang besi, sikit banyak tembuk baju dia. Kadang-kadang dia punya, tuan-tuan ni bukan orang kampung kan, orang bandar, tak pernah tengok kilang apa, kedai besi, kedai wet parang ni. Pernah tengok kedai parang? Seremban mana ada? Seremban ada KFC, McDonald kan. Masa saya masa kecil-kecil di Tiki, sini ada orang Tiki ni, tak ada kan? Ada seseorang je, dia spesies Tiki ni, tak ramai tuan. Kat situ tak silap saya ada 3 kedai, tapi bukan orang Islam punya lah. Kedai buat parang, buat pisau kan. Bila dia bakar tu, dia masa tu belum ada gas-gas ni lagi, dia bakar pakai arang. Jadi bila dia bakar pakai arang tu, dia ketuk besi tu kan, dia ketuk tu lorang tuan. Tung tang, dia ada lagu tuan. Kadang-kadang macam orang sayang ni dia. Tapi bukan orang kita lah. Jadi nampak dia punya bara-bara dia tu kan, bila dia ketuk tu besi tu terbang sikit kan. Siapa dokek dengan orang tukang besi ni, baju belum lubang lah, tak senonoh lah baju kita. Tapi kalau yang ni tak ada kat Tiki dan kalau lewat minyak wangi tak ada. Ni kat sini banyak orang kali. Jadi kalau kita pergi kedai minyak wangi, saya selalu suka tu, kalau saya dulu-dululah sebelum kerja Negeri Sembilan, rajinlah naik kapal terbang ni tuan. Kejap di sana, kejap di sini. Duduk Negeri Sembilan ni tak ada dah Palung, Bayai, Kundu, Podeh, seperti ni tuan. Tak pek naik kapal terbang lah. Lepas tu bega-bega pula tu tuan. Dah lah naik kapal terbang kan. Jadi tak ada lah lagi. Dulu masa selalu di Yadim ke apa, selalulah juga naik kapal terbang ni. Jadi kita akan lalu kat tempat jual minyak wangi tu kan. Dia manggil-manggil, kita bukan tak pun lah dipanggil, kita pun singgah lah. Singgah apa dia buat tuan? Dia calit sikit. Calit tu calit. Dia calit lain, pugar lain tuan. Calit ni dia ambil botol tu kan.
ataupun spray dekat kotes tu, kadang tak calit kat kita juga, dekat kotes dia calit dia. Kan? Tapi saya ni, yalah, orang kampung tu kan. Saya kata, pada kau sombu kat kotes tu, bik sombu kat saya. Saya kata, dia pun sombu sini kan, kita pun. Dia pek wangi Balik rumah kan, orang rumah dah bising kan tuan. Dah pandai nak ambil minyak wangi tu. Lalu kat airport tu kan. Ni bukan tiki. Tiki tu kedai wasi je. Jadi lalu kat kedai minyak wangi, orang jual minyak wangi, wangi lah kita. Kalau tak dapat pada badan kita pun, dapat kita baru tu tak? Begitulah. Kalau kita ni ikut pengalaman orang soleh, dapat kita soleh dia. Kalau kita ikut orang jahat, dapat kita jahat dia. Mungkin saya ada cerita tuan kan, masa buat program dakwah sekolah, orang dulu-dulu kata sekolah budak jahat. Kayak Teluk Emas Melaka tu, sekolah apa? Henry Geni. Dalam tu tuan-tuan, bila saya masuk tu, jahat budak tu macam-macam. Daripada mencuri, ada yang melotup loji air, ada yang rogol omak, ada berlaku lah tuan-tuan. Ada yang merompak menyamun, tuan-tuan ada. Jadi kita ingatkan dia duduk dalam tu, dia hilang jahat dia, rupa bertambah mahir tuan-tuan. Bertambah mahir. Ada satu surau lah tu, dia punya grill dulu kan jenis yang bersilang-silang tu, ni bosi padu tu kan. Itu bukan senang nak buka tuan. Kalau dah lama sikit dia pakai nak buka lock tu kan senang. Saya pun masa tu buat program dakwah. Suruhlah buka pakai kunci, tak jadi tuan. Kunci pun dah tak boleh. Jadi saya pun tanyalah dalam tu, siapa sini pandai buka pintu ni? Kan? Dia pun datanglah seorang. Saya Ustaz dia. Semua tepuk tangan tuan. Orang nakal, dia pun buka. Ya pula tuan-tuan, digodek-godek, tahu tak digodek-godek? Payah cakap orang sini. Gedek tu gedek. Godek lain, gedek lain tuan-tuan. Gedek ni kita menggunakan sesuatu perkara orang lain punya atau kita punya. Tapi kita tak pandai dah. Tapi kita guna, tu nama gedek. Kan contoh atuk saya marin dia marah benar kalau dia punya alat-alat itulah. Tu buka-buka kita usik-usik, buat-buat cuba-cuba kan. Kau jangan gedek-gedek kan. Mana gedek tu, mana jangan usik-usik. Godek ni tuan dia macam kunci lah. Masuk dalam lubang kunci ni. Kok dia kat dalam tu kan. Tapi dia tak pakai kunci. Dia pakai bosi kan. Pum terbuka. Sah terror. Saya pun gurau-gurau lah, berapa rumah kau dah pecah lagi. Dia kata tak Ustaz, ini dapat kat sini. Dulu saya letup loji air. Budak tu jadi pandai kat dalam tu. Dia pertukar daripada teknologi exchange. Pertukaran teknologi. Jadi pandai dah tuan sebab saya cerita tadi tuan. Tuan-tuan bersama fana macam saya. Pasal berkawan dengan orang. Dia berkawan dengan pakar buka pintu bosi tu. Pandai buka pintu bosi tu. Betul kan? Dan saya sekarang ni kat di pusat dakwah tu sekarang ni ada istimak godang tuan-tuan. Jumpa orang Melayu silat ni. Siapa tuan-tuan dah masuk pergilah tengok. Janganlah tengok sosek tengok elok tuan-tuan pergi tengok. Saya jumpa macam-macam tuan. Ada yang janggut panjang, ada yang rambut panjang, ada yang akar panjang, macam-macam tuan. Jadi, saya pun pergi jumpa tengok-tengok, ada yang podang panjang, ada yang kori panjang, semua ada tuan. Semua panjang-panjang berlaku kat situ. Kan? Jadi kita pun bergaul macam ni, dapatlah kita ilmu dia. Dia kata dulu Ustaz macam ni, dulu Ustaz macam ni. Saya pun tahulah kenapa korih tu dibasuh dengan limau. Dia pun ceritalah ada pula seorang tu pesilat juga, tapi dia ahli sains. Dia beritahu sebenarnya limau ni begini-begini dia dengan besi. Gitu. Saya bertanya kenapa asapkan korih dengan kemanyan. Kita orang Melayu ni kemanyan ni kan panggil jin tuan-tuan. Kan? Betul tuan? Bakal kemanyan jin pun datang. Orang Melayu kan dia percaya kat jin. Kan saya kadang-kadang saya baru kemanyan tak tahu pula saya nampak jin lah tuan-tuan, tak tahu lah. Dia kata sebab jin ni makan asap. Sebab tu. Saya tanyalah kerana dia kata kemanyan tu ada kandungan tertentu yang menyebabkan keris tu tahan lama.
Kan dulu itulah senjata orang Melayu, tuan-tuan kan. Buat berjihad pun itulah senjata dia. Dia tak ada senapang, tuan-tuan. Senapang ni ada lah. Orang Melayu ada senapang. Dipanggil apa? Estengga. Sebenarnya senapang orang Melayu ni sebelum datang British itu dah ada, tuan-tuan. Termasuk meriam. Tapi tak semua lah orang ada. Itu untuk pengulu itu tu. Tok Empek dah, Tok Empek. Tok Empek ada Estengga tu. Orang biasa-biasa ni tak ada, tuan-tuan. Ada podang, ada kori dia. So dia nak jagalah senjata dia. Kan? Bosi ada cara bosi, timah ada cara timah, tuan-tuan. Copek nang ngapin orang. Pergi tanya kan? Silap kita betul kan? Jadi bila berkawan dengan orang macam tu, dapatlah ilmu saya tiup tertuang. Kan? Tertuang tu tuan. Tertuang tak tu? Trompet daripada tanduk kan. Kan? Awak memula tiup tu, angin ni keluar. Puff, dekat ujung tu bunyi. Rupa dia bukan tiup dengan mulut, dengan angin ni tuan. Dia kena rotan bibir tu, bru, tembok dia bunyi pung. Dapat dah situ tuan. Tuan boleh tiup tak? Tuan tak kawan dengan orang yang tiup tertuang. Jadi tak berarti dia tiup tertuang tuan. Saya pandai tuan. Besok kalau ada nak orang saya tukang tiup so. Tuan pergilah. Saya tiup dia. Okey. Jadi kalam hikmah ni salah satu cara atau satu daripada cara untuk kita membersihkan diri, membetulkan jalan. Satu orang Melayu ni masyhur dengan kitab hikam. Tapi kitab hikam ni orang baca, dia bukan kena waspada sebab buku tu tak ada apa-apa pun. Kalau hikmah tu elok baca. Tapi dia boleh jadi misunderstanding. Disalah tanggap. Sebab apa tuan? Sebab orang ni tak faham lagi ilmu akidah yang basic, ilmu tasawuf yang basic. Dia tak faham yang tu. Dia lompek-lompek tahu tingkat 23 je. Bila naik tingkat 23, nak turun gayat lah tuan. Gayat tu gayat. Bila nak turun tingkat 23, naik tadi tak pakai tangga, turun pun tak patut pakai tangga tuan-tuan. Turun nak main terjun dia. Bila nak terjun tuan-tuan, gayat tuan-tuan. Itu yang ramai silap. Dia bila nak belajar kalam-kalam yang hebat-hebat ni, dia kena ada basic akidah. Basic akidah, sifat 20 semua tu. Kemudian basic tasawuf, tuan-tuan kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi baca kitab hikam tu, dia kontra dengan apa yang kita fikir. Selalu macam tu. Cuba baca kitab hikam tu, kan? Dia kata macam mana kamu terhijab dengan Allah, kan? Sedangkan dia kata benda yang hijab kamu itu tiada. Macam mana kamu terhijab daripada Allah Ta'ala, sedangkan yang menghijab kamu itu tiada. Cuba tuan-tuan fikir sekali berlorong macam ni, boleh faham tak tuan? Macam mana kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala, sedangkan yang menghalang kamu atau menghijab kamu daripada melihat Allah Ta'ala itu adalah dengan benda yang tiada. Macam saya ni, saya minta saya lindung macam ni, tuan-tuan tak nampak mata saya. Ini lindung dengan benda ada. Ni kan. Ini lindung dengan benda tak ada. Kalau kita baca selapis tuan-tuan, gila Belondo ni. Kita pun tinggal kan. Tapi saya tak adalah nak uraikan yang tu. Tulisan tak payah salah tu tunggu-tunggu. Yang tu pergi belajar dengan Dr. Syahadat lah. Okey. Cuma nak beritahunya bahawa kita perlu mendengar kalam-kalam hikmah daripada orang-orang soleh untuk kita jalan apa yang dia jalan. Fatashabahu illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu ikut-ikutlah. Kalaulah kamu tu tak macam mereka pun, dia ikut-ikutlah orang ni, dia. Walaupun kamu bukan macam mereka pun, kerana mengikut orang yang telah berjaya itu ataupun mengikut orang-orang yang soleh itu, falahun, kejayaan. Kan? Macam kita lah tuan-tuan ambil exam, duduk dengan orang bangang lah kita tuan-tuan. Kan? Tapi bila kita nak ambil exam ni, kita jumpa orang pandai.
ataupun pernah jumpa orang yang ambil SPM, ataupun jumpa dengan penggubah soalan SPM, ataupun jumpa dengan pemeriksa soalan SPM, kan? Jadi kita jumpa orang ni, dia beritahu lah ni, betul tak tuan? Boleh dapat cemerlang. Ini kita jumpa orang yang tak pernah lulus SPM. Apalah pengalaman abang marin ambil SPM. Budak ni, ya, tahun 70-an marin dia dapat selekor. Betul tak selekor? Tuan-tuan ni hidup tahun bila? Dia kata, kau dapat apa? First grade. Oh, first grade macam mana tuan? Berapa dia punya apa? Aggregate 23. Grade aggregate 23 ni tuan. Tokih lagi nak grade B, grade 2. Tapi dek grade 1 tu. Macam ni tuan. Poi minta kerja tuan-tuan, tahu dapat jadi pegawai. Hebat grade 1 ni. Ada seorang tu grade 2. Bila grade 2, dia kata, dapat grade 2 lah. Kena return lah tadi. Dia satu perkataan zaman dulu, untuk mengulang balik ambil SPM tu, dia panggil return. Saya cakap dengan tuan-tuan ni macam tuan-tuan tak ada feel. Pernah ambil SPM tak bagi ni. Kemudian grade 3. Grade 3 ni kata, kau dapat apa bang? Selekor kata dia. Dia grade 3 dia tak sebut grade 3 lah, dia sebut selekor. Maknanya tak ada lah tu dah. Memang melampau lah kita. Memang terbabas lah tu. Jadi kita nak berjaya, jumpa budak grade 3. Memang tak berjaya lah tuan-tuan. Apa perasaan kau ambil exam marin? Itu dia. Kalau kau jumpa soalan macam ni, kau jawab macam ni. Kalau kau jumpa soalan macam ni, kau jawab macam ni. Kata dia. Kita yang nak ambil SPM ni, ikut orang macam ni tuan. Agak-agak dapat apa tuan? XS tuan. Dia S kan? Kita XS tuan. 2 kali selekor. Ya, jadi, jumpalah orang yang soleh, orang yang ada pengalaman baik, dapat kita kejayaan insya-Allah. Itu mukaddimah nak ngabihan masa tuan. Kemudian Bazar kata apa? Sittun khisal ta'dilu jami'ad dunya. 6 perkara dapat menandingi dunia seisinya. Seorang manusia ni tuan-tuan, dia gairah dengan dunia kan. Kalau kita tanya orang lain kan, semua nak yang ada lah cita-cita dunia dia tu. Macam sahabat-sahabat Nabi bila dia kumpul, kamu apa cita-cita kamu? Sahabat-sahabat Nabi kumpul. Sahabat seorang ni kata, aku kalau boleh lah, aku nak emas sepenuh rumah ni dia. Dan aku belanjakan fisabilillah. Ada seorang lagi dia kata, aku kalau boleh, aku nak penuhkan rumah ini dengan sepenuh senjata supaya aku bawa fisabilillah. Tiba Umar Khattab kata apa? Aku kalau boleh, aku bercita-cita untuk penuhkan rumah ni macam Sa'ad bin Waqqas. Dia pilih orang tuan. Sebab apa tuan? Sa'ad bin Waqqas ni tuan. Dia cakap dengan tuan, kurih orang dia. Dia ni kalau panjat pokok tamak, jadi bahan ketawa sahabat lain. Dia tuan-tuan kurih ni sampai botih ni mengelembi tu, tak mengelembi. Tak ada togak dah. Bila dia panjat pokok tamak tu, nampak dia punya botih ni menggigit. Kurus tuan. Kurus. Tapi dia sampai ke tanah besar Cina dia sampai tuan, kan? Hebat dia punya kualiti tu. Jadi Sayyidina Umar ni menyebut demikian tu, nak menyebutkan aku kalau boleh nak melahirkan generasi yang kualiti dia paling tidak macam Sa'ad bin Waqqas. Begitu. So itulah cita-cita zaman dulu semua, kalau boleh seisi dunia, seisi dunia, seisi dunia. Maka Bazar ni pun begitulah. Dia kata lebih baik daripada seisi dunia. 6 perkara. Pertama, makanan lazat. Betul kan? Makan ni tak tahulah tuan-tuan. Makan ni yang penting konyang ke sedap mana? Soalan dia. Siapa yang mentingkan konyang, dia bukan makan tuan-tuan. Dia mentah darah. Oh ni 9 kata mentah darah ni tuan. Itu cakap baik, dia muntah darah. Jadi, itu lain tuan-tuan. Itu dah powerful punya perkataan. Ya?
Itu makan tak ada tuan-tuan. Letak sepinggan habis, letak 2 pinggan habis. Tuan-tuan, dibalun semua sekali. Itu orang makan nak konyang. Kalau orang makan nak sedap, dia makan lengah je, perlahan. Dia makan satu-satu, dia rasa-rasa. Dia tak ada. Allah, susah nak cakap orang sini. Saya cakap takut tuan-tuan tak faham. Tak ada dia mau lulu lah, tuan-tuan, mau lulu. Aduh, apa nama binatang macam biawak yang besar, dia bukan beriang lah. Yang jenis makan binatang besar-besar ni. Ada komando. Biawak besar tu kan. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok ke dalam YouTube kan, dia dapet dia apa? Anak boruk kan, kalau dapet dia ambil kan, ditolan dilulu, berbunyi di boruk dalam boruk itu. Jadi tuan-tuan jangan jadi apa biawak komando. Kan? Tuan-tuan makan ayam, berkokok le ayam dalam perut dulu. Kan? Itu melulu dia panggil. Dia kalau orang makan sedap ni, dia makan sikit je. Dia makan sikit tuan, tapi dia lamun tuan. Itu orang makan sedap. Sebab tu orang Melayu dulu bila masak sedap. Dia tahu tuan-tuan takut tuan-tuan makan banyak, dipodeh lauk tuan-tuan. Betul tak? Makan ikan seluang tuan-tuan. Dah lah ikan seluang. Duri sadualah dipodeh pula tuan-tuan. Dilotak pula bacang lah, apalah. Tuan-tuan. Jadi tak dapat kita makan banyak lah. Kan? Sebab nak ngabis seluang tu pun, tuan-tuan ni. Tuan-tuan ikan seluang pun tak kena. Entahlah tuan-tuan. Orang Melayu ni dah tak ada istilah lagi. Makin lama makin kurang istilah orang Melayu ni. Sebab orang Melayu dia bukan percaya nak kat bangsa dia kan. Dia tak percaya. Jadi dapat kita makanan sedap ni tuan, hilang dunia ni. Betul kan? Jadi dia ada 2 lah hikmah kita nak buat kat sini. 1, bila masak biar sedap. 1. Ini bukan macam orang sekarang masak tuan. Orang sekarang masak, kono 2 suap kita makan langsung mati semangat. Tak sedap. Masak lemak cili api, berminyak, tu tak. Dia masak telur itik, masak lemak cili api, telur itik tu kan. Koreh, telur kuning tu kan tuan-tuan. Nak tahu orang Rombau, orang Pilah, tengok cara dia masak telur. Kalau koreh lah telur kuning itik tu kan, tu bukan orang Pilah, orang Rombau tuan-tuan. Itu tahu orang mana datang itu. Dia kalau orang Pilah, orang Rombau, masak telur itik, masak lemak ni kan, cili api, tuan-tuan boleh ambil tu, letak dalam pinggan, kan tengok dia punya telur kuning tu cair tuan. Baru sedap makan. Ini telur kuning baling ke tiang lah, rotak siling tu tuan. Mana nak sedap tuan-tuan Ramai juga kawan-kawan saya ada program apa, dapur wan tu dia tengah mau buat. Itu sebenarnya nak tangkap kawan-kawan orang Islam wanita. Ada orang komplain pula jangan kamu buat program masak-masak ni tu kan. Kita bukan nak ngajar masak pun tu dah. Tu nak cari orang perempuan tu. Kan supaya dia engage dengan jabatan kamu. So kita pun dapat nombor dia, dapat nombor telefon dia, dapat nama dia, dapat kampung dia kan. Lepas tu sebab kita kontak lah. Itu tujuan dia. Bukan ramai datang keluar subuh macam ni tuan. Saya pun adalah nyebut-nyebut juga dengan kawan tu nak masak lemak cili api ni. Dia bukan macam masak biasa tuan. Masak lemak cili api ni dia ada perasaan dia tuan. Masak tu. Kalau siapa masak lemak cili api tanpa perasaan, pakaikan masak minyak lah, bukan masak lemak tuan. Dia ada pun, ini bukan kuliah subuh tuan, kuliah masak. Sebab tajuk dia at-ta'am. Ada pun masak lemak itu terdiri 2 jenis santannya. Ada pun santan yang pertama dipanggil santan pati. Betul tuan Pak? Betul kan? Santan pati. Santan pati bermaksud santan daripada perahan yang pertama.
maka hendaklah diasingkan ia. Porah tuan, santan yang pertama ni asingkan. Dia tak banyak, sikit tu. Asing. Kemudian hendaklah diperah kali kedua dan ketiga dan diasingkan ia, maka ia dinamakan kabar. Santan kabar. Betul kan? Saya ni tunjuk pandai ni, saya buat pun tak pernah. Maka apabila kalian ingin masak nasi lemak, masak lemak ceri api, kan, maka pertama sekali tuan-tuan, masukkan kunyit, lada yang ada tumbuk tadi kan, masukkan santan, masukkan ikan atau lagi, betul kan? Masak dulu pakai santan tu sampai masak tuan. Sampai masak. Dah masak dah mengelogak kan, dah masak lah, kita perlahankan api. Perlahankan api. At that time, kata orang putih, masukkan santan pati tadi. Apabila tuan-tuan masukkan santan pati, jangan ditinggalkan ia. Jangan tinggalkan. Jangan jadi perempuan pelosu. Dah masuk tu pergi kat Serambi, bantai pula main TikTok mu. Pakaikan habislah lauk tu sekarang. Dah masuk santan pati tu sentiasa dikacau. Bukan dikacau kuat-kuat, tuan-tuan. Kacau pelan. Supaya apa? Jangan pecah minyak ia. Betul tak? Itu sadap. Ini melanui minyak tuan-tuan, orang perempuan sekarang tak berapa pandai masak. Bukan orang perempuan sekarang tak sompek masak. Bukan tak tahu masak. Minta maaf. Saya minta tahu pesanan saya, jangan dibantai orang perempuan. Dia balik kan ngelongang masjid. Tapi saja cakap tuan, tak ada apa pun. Kemudian dia kata, at-ta'amul mari'u, makanan yang sedap. Jadi itu lebih, orang kata apa, utama. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok perjalanan dakwah Islamiah itu, ya, orang-orang soleh ni, orang-orang tarikat semua ni, pendakwah-pendakwah zaman dulu, dia pasti akan menjadi tompek pemberi makan. Pondok-pondok, kan, pusat-pusat pengamalan tarikat, memang dia beri makan. Dan dia makan tu sadap benar. Dia beri makan sadap. Sekarang ni orang sufi kita beri dia makan, terbalik. Zaman dulu orang sufi pendakwah dia yang beri makan. Ni kita lah kena beri dia makan. Makan taklah sikit duduk. 5,000, 6,000 dia makan. Beza tuan orang sufi dulu. Dia beri orang jamu makan. Sehingga kan Ibn Battutah sebut, di setiap tempat dia singgah dalam pelayaran, di situ akan ada orang sufi yang kerja memberi makan. Itu memang dia punya, orang kata apa, benda asas orang tasawuf ni. Dan dia makan memang sadap. Apabila kita menyediakan makan untuk orang lain, makanan itu selalunya sadap. Betul kan? Kalau kita pergi bertamu rumah orang, dihidangnya biskut Mary tuan. Sadap tuan. Sadap tuan. Diletak satu tin tu, tinggal sikit lagi tuan. Padahal kat rumah apa yang tak ada tuan. Biskut Mary tu besar sepah, ada usik tak? Tak usik. Kadang dia goreng kangkung tuan. Saya ada ziarah seorang orang alim besar, orang tua tuan, 83 tahun di Pahang. Saat jawatan agama dah hujung-hujung ni, duit dah tak ada tuan. Bila duit dah tak ada, kita buat program biasa lah. Tak ada boleh buat program beria lah. Pergi rumah orang macam tu lah. Jadi saya pun sebagai pengarah ni pergilah jumpa orang soleh tu. Dia masak tak ada tuan, turun telunjuk masak kan. Dia goreng kan, turun telunjuk. Saya tengok lah itu je. Lepas tu ikan kambing goreng. Lepas tu adalah sambal sikit, sambal tempoyak kan. Tuan-tuan, esai ni makan tak banyak lah. Tapi pergi rumah orang ni, habis saya makan tuan. 2 pinggan saya balun. Memang menterdarah betul. Tapi kita kalau pergi rumah orang soleh ni, rugi makan sikit tuan. Sebab orang soleh ni makan ni tak syubhat kan. Kita ni banyak yang syubhat. Pergi rumah orang soleh ni insya-Allah makanan tak syubhat.
Almarhum Syekh Murtada tu sayu pun dia sama. Dia tak suruh kita buat dah, tapi dia buat. Saya tengok pergi rumah sesekali tu, apa tu? Tak ada, basuh sayu. Dia basuh sayu, dia akan sama. Kalau dia boleh kat Jalan Pilah main, jalan nak Kuala Pilah tu kan ada ramai-ramai kawan Cina kita yang jual sayu tu kan. Jadi orang sufi ni dia tak boleh syubhat, dia tak boleh rasa dalam hati dia tak siram dengan najis babi. Dia takut benda tu kan. So ataupun siram dengan bola-bola najis. So dia nak tolak dia sama Kita taklah wajib, tu bukan hukum syarak, tu hukum warak dia panggil. Apabila dalam hati berdetik benda ni syubhat, maka dia selesaikan syubhat tu, pastikan dia claim. Kata apa? Claim tu claim. Budak-budak sekarang dia kata bukan clear tuan-tuan. Claim. Kan? Jadi dia sama So dia makanan dia tu tak ada syubhat. Zaman dulu tu saya pun tengok kadang-kadang almarhum ni bila dia pergi tempat buat tapak-tapak masjid yang baru tu kan, tengah-tengah gatorkan tanah kan, dia ambil sebuku tanah. Saya pun fikir, apa pasal orang tua ni buat tanah balik kan. Tu saya tengok dia punya sifat dia. Dia seorang syekh, dia memang dia ceramah betul lah. Dia tu personally memang ceramah, tapi benda tu bukan hukum syarak. Faham tak? Benda tu bukan hukum syarak. Tak adalah dia suruh. Dia tak ada suruh orang lain, tapi dia buat kan. Sebab dia nak hilangkan syubah. Kita ni hukum syarak, tengok benda ni mana ada nampak dia siram najis babi, tak payahlah sama kan. Itu hukum syarak. Tapi dalam hati dia terasuh kan. Sama je duit siling dulu kan, ada duit siling tu tentang pasal kan, yang ada gambar korih tu. Dia basuh dulu dengan air tanah. Tak adalah maksudnya dia suruh orang lain buat, tak ada. Sebab apa tuan? Sebab duit siling tu mana kita nampak dia digaul dengan najis babi kau, tak ada. Tetapi bagi orang sufi ni, kalau terdetik hati dia tu ada syubhat, ini kan orang ni entah tadi berpegang babi, dipegang duit ni, tak kira lah pegang babi dia siapa kan. Jadi dia pun basuh dulu, dia sama dulu. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang soleh makan betul-betul, makan betul-betul, lantak bantai 2 pinggan 3 pinggan kan. Dan pengalaman saya dengan syekh yang saya jumpa ni sama dengan almarhum Murtada ni. Bila dia makan kuih tuan, dia makan kuih, dia mazhab lain, dia mazhab Sufyan Tsauri, makan perut tak bagi 3. Macam kita ni mazhab Imam Ghazali, perut bagi 3 kan. Dia tak, dia makan kuat. Tambah dia suruh tambah. Kita nak tambah perut dah kenyang kan. Saya pun tambah, saya punya sikit saya tambah. Oh dia nolak masuk habis. Syekh tu dia macam almarhum Murtada lah, tambah tu letaklah pinggan tu kan, habis. Lepas tu kan kita tengok dia selera lagi kan, kita pun tambah sikit dia tambah tu lah, dah banyak tu dia letak habis. Orang telunjuk tuan, sedap tuan. Bila kita duduk tempat makan sedap ni tuan-tuan, itulah sifat orang sufi tuan. Dia jamu orang makan banyak, bagi buat yang sedap-sedap kan. Okey. Yang kedua, wal waladus salih. Kalau kita dapat ni lebih baik dunia seisinya, iaitu anak yang soleh, iaitu mak bapak tuan-tuan lah. Mak bapak tuan-tuan ni dia telah dapat lebih baik daripada dunia seisinya apabila tuan-tuan semua jadi macam ni. Macam tu. Senang bagi contoh tuan-tuan ni. Datang ke masjid ada, berzikir ada, baca Quran ada kan. Dia duduk dengan orang soleh lah dia, suka sedekah lah dia kan. Deh tu dia dia kan. Itu so, dia dapat, mak ayah kita dapat anak macam kita ni, dia beruntung lah. Sebab tuan-tuan duduk baca ilmu ni, bila cakap kan teringat mak ayah kan, kita surkah Al-Fatihah kat dia kan, kita pun doakan dia, Rabbi fili wali walidayya warahmuhuma kama rabbayani shaghira kan. Kita orang Islam dapat juga, wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kan. Tu anak yang soleh. Anak yang soleh ni macam mana sifat tuan-tuan? Anak yang soleh ini ialah anak yang sempurna, seimbang hidupnya. Maknanya akhiratnya betul, dunianya betul. Anak yang soleh ni
Kadang salah faham juga. Kita maksudkan anak yang soleh itu ustaz. Ustaz itulah kemungkinan besar dia jadi orang soleh. Tapi tak semestinya ustaz tu orang soleh. Orang soleh ni orang beriman, orang muslimin macam tuan-tuan dan perempuan ni, ini adalah orang yang soleh dan solehah. Seimbang hidup dia. Kalau dia tak mempunyai sesuatu, dia tidak meminta-minta. Kalau dia punya sesuatu, dia menjadi orang yang menderma. Kan? Dia tak sanggup biarkan tuan-tuan. Macam orang Palestin ni. Memanglah dia tak ada darah dengan kita, tetapi dia adalah saudara seagama, seakidah. Saya kadang sampai satu tahap, saya dah tak nak tengok tuan. Sampai satu tahap, saya tak nak tengok. Gila betul Yahudi ni. Kan? Tengok anak-anak tuan-tuan Allah. Berjalan seseorang keluar daripada rumah. Kan? Mak ayah tak tahu mana, abang tak tahu mana, adik tak tahu mana. Kan? Jadi apalah perasaan kita? Tak seimbang. Kita jadi orang yang kedokut. Sebenarnya, saya ada juga keluarkan arahan tu. Ada yang masjid ni marah. Dalam konteks sekarang di Palestin, di Gaza tu memang keadaannya kritikal. Kita kat sini ni tuan-tuan, taklah kritikal macam tu. Tak sekritikal di Gaza. Faham tak ni? Tapi kalau nak banding dengan negara lain, kita kritikal. Sebab saya ni banyak program rumah ke rumah. Saya tahulah rumah orang Islam macam mana. Kalau tuan-tuan rajin, ikutlah Jawatankurusan Masjid, pergi tengok rumah orang. Orang Islam kita ni banyak susah. Cuma kita ni, budaya kita tak cakap ke orang. Itu je. Adalah seorang dua yang cakap. Tapi kebanyakannya yang menyimpan je. Susah dia tu. Kan? Ni bulan 9, bulan 10 besok ni. Anak-anak ni baru ni kan ramai budak-budak masuk universiti. Saya tengok tak? Ramai yang susah. Saya tahulah. Jadi kita ni, anak yang soleh ni ialah bila dia tiada, dia tidak minta-minta. Bila dia ada, dia menjadi orang yang menderma. Menderma ni tak semesti banyak. Mesti jadi sifat. Sifat tu. Sifat yang dikatakan menderma tu, karim tu. Sifat dia. Ada banyak-banyak, ada sikit-sikit. Dia tak fikir. Kalau kita ni buat sesuatu tu dengan berfikir, itu belum jadi akhlak kita lagi. Akhlak ni ialah kita melakukan perbuatan baik itu atau perbuatan jahat itu, dah tak fikir, dia dah jadi darah daging dia. Itu boleh jadi pandai akhlak. Kalau kita kata budak ni baik akhlak dia, berapa lama kita perhati dia? Dia akhlak ni, dia bukannya kena suruh-suruh lah, tak ada. Kalau kita duduk masjid ni kan, akhlak kita contohnya menjaga kebersihan masjid. Tak payah tunggu Tok Siap. Kalau dalam hati dia, tak apalah kan Tok Siap buat. Itu belum jadi akhlak kita. Belum lagi. Dia boleh fikir lagi. Tok Siap dapat laun. Kan? Ya tuan. Kat Negeri Sembilan ni ada satu masjid. Dia setiap bulan dia buat sekali gotong royong. Setiap bulan. Memang orang situ bagus. Setiap bulan dia buat gotong royong. Tak ada makan, tak ada minum, semua tak ada. Dia datang ke ramai yang orang ni lap kipeh, yang orang ni memang bersih masjid tu. Masjid kampung je. Dia ramai turun tuan. Ni ujung-ujung minggu tengok TikTok. Model. Kan, itulah kerja ujung minggu kan. Tapi datang masjid 1 jam je. Kalau sekampung orang apa? Orang Korea Hampangan kan. Kampung turun kan. Langsung tak tahu nak buat apa kan. Apa nak buat ni. Macam tu sangatlah. Kan orang Islam ni kuat tuan-tuan. Cuma kita ni bazi tenaga, bazi masa, bazi harta. Betul. Kalau kita tak pandai lah guna ni, hebat tuan-tuan. Tak adalah orang miskin ni. Saya tak nampak lah orang miskin kat Malaysia. Tapi sebab kita tak bersama lah. Kita ada banyak sangat program yang tafriq, yang memecah belahkan. Saya panggil Persatuan Silat ni, tujuan saya nak tajmik tuan. Kita nak campurkan.
Supaya apa tuan-tuan? Dapat kita, saya minta dia orang supaya dapat pergi masjid. Itu pun orang cakap saya macam-macam dekat tu. Datuk Zaidi ni dia mengakui khurafat yang berlaku. Tak ada pula kita nak timur khurafat orang. Kalau dia khurafat yang mana? Kalau betul, kita betulkan. Taklah semestinya kita kena menjadi orang yang kasar, tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan kata saya garang ada. Sampai Putrajaya, ui Datuk Zaidi tu garang kau buat pasal. Padahal saya ni lambut macam ni. Saya kata, ui dia kalau ceramah kasar, saya mau fikir kat mana. Saya pun tengok YouTube lama-lama zaman saya koring mungkin sampai sekarang tak ada cakap salah. Besok macam ni ya. Tapi oleh kerana dia tak tahan podeh, letak sikit je kot. Kan lado besar ya. Jadi dia yang tak betul kau bagi tu garang. Jadi saya pun cakap dengan dia orang silat ni ramai. Jangan dipandang lah rambut panjang itu, dia memang pendekar rambut panjang dan kalau botak cenah tak nampak garang tu. Dia rambut panjang, janggut panjang tu tanpa macam-macam orang kan. Jadi saya kata lah sampai masuk kita semua ni makmurkan masjid. Silat lah. Kalau tuan-tuan silat boleh melompat 5 kaki pun, 10 kaki pun baiklah, tak ada hal tuan kan. Tapi nanti kita pergi masjid, bawa budak-budak muda pergi masjid. Itu setuju lah tu. Kan setuju. Garang kali tu pengarah tangan mo tu. Kan jadi biar dia datang besok kalau dia tuan-tuan kat masjid ni nampak orang silat datang. Elok dia pakai dia punya tanjak tu semayang. Jangan dia halau balik. Apa pula kau macam ni datang semayang ni? Dah tak ada kopiah lagi kau. Janganlah macam tu. Kan? Biar dia datang semayang. Silap-silap besok, saya semayang pakai tanjak. Dia tengok tu. Saya dah beli semalam dah. Bila ni nak pakai? Kan? Nak pakai teh pelamin takkan ada tu. Kan? Esok saya pakai datang sini besok. Tuan-tuan halau esok. Siap dah saya kojo tuan-tuan. Biarlah dia, kita sekarang ni tuan-tuan, dalam hal ini tuan-tuan, jangan buat perkara yang boleh tafrik, boleh memecahkan lagi. Dah cukup lah. Cukup. Kita terima semua terima. Masuk masjid semua terima. InsyaAllah besok Allah Ta'ala bagi dia punya cahaya tuan-tuan. Allah tuan-tuan, orang ni tuan-tuan kita pun belum tentu baik. Orang ni mungkin lebih baik dari kita. Macam tu. Boleh tuan ya? Jadi anak yang soleh ini tuan-tuan, dia tak lahir tiba-tiba macam tu. Tak, anak soleh ni kita kena jadikan dia soleh asuhan tu daripada kecil lagi. Bukan daripada kecil, daripada mula pilih hormat lagi. Masa kita makin, kita mandang orang perempuan kita nak jadi orang rumah ni pandang apa? Pandang baik ekor, pandang fizikal aku. Ni orang perempuan minta maaf ni. Sebenarnya saya ni dapat wasiat daripada orang soleh juga. Saya bila saya ziarah orang soleh ni, sampai saya duduk je. Terima kasih Ustaz Zaidi datang ziarah kami. Ustaz Zaidi ni borek kerja ni. Dah saya dah risau pula apa benda pula borek ni kan. Ustaz Zaidi kena kerja lebih sikit. Sudahlah dalam hati saya kan. Mana datang ni jangan hantung ku tu so ni. Kita datang nak ziarah-ziarah je, dapat berkat kan. Ustaz Zaidi kena jaga orang perempuan. Dah sudah tuan-tuan, saya pula kena jaga orang perempuan. Apalah tuan? Seorang perempuan ni lahir Rasul, orang perempuan ni lahir Nabi, orang perempuan ni lahir wali, orang perempuan juga lahir penyangak, penyamun, pencuri, berompak, semua dia lahir. Jadi kita ni semua dia kata berjihad ni supaya nak jaga orang perempuan ni. Macam tu pula saya fikir. Macam tu. Jadi orang perempuan yang saya singgung saya cakap ni, dia bukan macam tu. Orang perempuan yang gaduh ni kira handal lah ni. Datang masjid kan. Tapi cuba tuan-tuan tengok tu. Dalam TikTok tu. Orang lelaki tak ada nunjuk badan, tak ada. Kita orang steady je. Keluar TikTok semua pakai baju. Yang perempuan ni kan tak sononoh perangai. Kalau orang kafir tu tahan lagi. Kan? Orang Islam pula. Kalau bangsa lain tu tahan lagi. Bangsa Melayu pula. Sebab tu, bila anak lelaki kita
ingin mencari isteri. Kan? Ayah-ayah sekalian, eloklah rapat dengan dia. Bisik-bisik tengok sikit. Kita ni nak dapat anak soleh, omak kena solehah. Solehah ni ialah betul akidah, baik perangai. Bukan banyak ibadat bukan banyak ilmu tuan-tuan. Ada orang perempuan ni ibadat banyak. Topi mulut lancap. Kan? Memakai amun orang ni kerja. Tuan-tuan jangan. Dia bukan banyak ilmu tu tanda orang tu solehah. Soleh tak. Perangai tengok perangai tuan. Kalau jenis sayang orang lah tuan-tuan. Itu elok. Sama ada bakal isteri atau bakal suami. Sama ada bakal menantu ataupun orang nak pilih anak kita jadi isteri dia. Perhati tu tengok perangai. Jadi nak memilih isteri itu pun maksudnya tuan, anak soleh ni kalau lelaki tu polosit tuan, tapi dapat dia bersama dengan orang perempuan yang solehah, mana isteri dia solehah anak soleh anak. Powerful orang perempuan ni. Nampak dia punya jack dia tuan. Tak betul. Ada kan, malah nak cakap tuan. Ada kan dalam kampung kita, lelaki tu kan polosit dalam kampung tu. Dapat dia nikah dengan akak tu, orang perempuan yang soleh dalam kampung, dapat dia tak macam mana agak orang perempuan tu pun suka pakai polosit ni agak. Dia tengok anak tuan. Baik kan? Baik. So omak itu baik. Abah polosit. Tapi kalau abah baik, dapat omak polosit tuan. Kalau dalam bahasa Arab polositiyah. Tak ada lah tuan. Kepayah lah. Boleh jadi anak soleh ni, tapi payah tuan-tuan. Ini buku berapa kita nak berhenti tuan. Saya ada nak rasmi program ni. Nak jumpa orang silat ni. Malam tadi balik ke 1 tuan, lekor berburak tuan. Tuk. Sekarang ni saya jumpa orang ni, saya kena buat kerja. Dia tak ada kena buat kerja tu. Saya juga kena buat kerja tuan. Jadi mula-mula nak dapat anak soleh ni, pemilihan ibu yang benar. Fa innar iqa dassas. Sesungguhnya urat saraf wanita itu dipusakai oleh anak. Maksud dalam zaman moden ni kita panggil DNA lah. DNA omak tu dapat ke anak tuan. Jangan. Sebab tu kena cari wanita yang solehah. Dan kita pula yang dah berumur tuan-tuan, tanggungjawab kita pun tuan, membina generasi itu. Tak apalah kita mari nak silap kan. Tak apalah. Terambil polisi tiap. Sekarang ni anak pula kan, anak kita pula ni zaman macam bayo-bayo sini mula nak 5 menantu lah tuan kan. Elok 5 menantu. Saya kadang-kadang saya offer je anak saya ramai, siapa nak jadi menantu boleh kata saya. Tak payah fikir nak sewa hotel besar-besar, dewan besar-besar, tak payah nak pergi 4,000 orang pun tak payah dah. Jadi kalau tuan-tuan nongah sewek kenuri tak jemput tuan-tuan tu, janganlah kecil hati. Memang tak beringgit, faham tak? Kan senang saya kata orang ni. Tak ada saya. Kalau tuan-tuan nak kecil dengan hati tu, kecil hati dengan saya tu kan, memang tuan-tuan malang lah hukum. Saya selalu cakap, tak apa dah saya kata. Yang susah, yang penting dapat menantu yang soleh atau soleh. Kemudian isteri yang solehah. Itu penting. Beritahu anak-anak kita. Kalau katalah anak-anak kita pun dah besar, dia pula nak bercucu pula nak menikah dan panggil cucu itu. Siapa bakal menantu atuk ni? Si Punah bin Si Punah binti Si Punah tu dia. Kalau Si Punah binti Si Punah tu dia jangan. So, kita nasihatkan. Nasihat boleh tuan, boleh insya-Allah. Kalau dapat ada masa kita jumpa zaman sekarang ni tuan kan, kita dia berubah kaedah. Kita kena jumpa dia, pergi jumpa, tengok, selaraskan pemikiran ni tuan. Kena kerja atuk lebih sikitlah. Atuk pun kena buat kerja lebih sikit. Supaya apa tuan? Supaya lepas ni cicit kita ni tuan tak jadi macam dia tu. Macam cucu kita. Dapat cicit yang solehah, cicit yang soleh. Selepas dia besar pula,
Dalam kandungan inilah cara dia, lepas tu dah umur 7 tahun beginilah cara dia, umur dia dah 10 tahun begini cara dia. Kan umur dia balik macam ni cara dia. Umur macam kita ni macam ni lah cara dia. Jadi nak dapat satu kumpulan orang soleh ni taklah mudah. Tapi soleh tu bukan bermaksud banyak bondo dia kena buat, tak. Dia dapat laksanakan yang fardu-fardu ditambah dengan yang sunat-sunat yang setakat dia mampu, tapi perangai baik, itulah soleh. Boleh tuan Tak apalah masa muda-muda orang locut buah bacang orang, tak apa tuan itu kita. Itu kan kawan tuan. Kan buah bacang tu pun tepi jalan tuan. Cuma lokek rumah dia je. Bacang tu tepi jalan. Pokok bacang tu, pokok paruh tu lah, tepi jalan je, tapi lokek dengan rumah dia, kan? Masa kecil-kecil marilah. Balik-balik daripada mengaji tu tuan kan. Habis pokok mangga orang di baliknya. Okey. Boleh sikit tuan ya? Tuan kalau ada hal balik tuan, jangan risau. Dah balik tak apa, saya faham tu. Saya pun nak balik kejap ni. Wa zaujatu mufiqah, dan isteri yang mufiqah, yang dia ni selaras dengan kita. Ini satu lagi tuan-tuan, keajaiban seorang wanita yang solehah, dia boleh menundukkan rimau yang garang. Orang perempuan orang wanita sekalian, kita ni bila datang rimau masuk dalam rumah kita, rimau tu siapa? Laki kita. Dia masuk rumah kan, polosit dah masuk. Orang yang live ni tak tahulah ni dia faham ke tak nasib dia lah tuan. Sebab tu tak ramai view, sebab orang tak faham. Polosit masuk dalam rumah, jadi suami kita. Daripada malam bawa ke siang, duduk makan minum dengan polosit, kan? Tetapi polosit ni, rimau ni, jadi kucing dah. Sebab dia perangai orang rumah, isteri. Iya tuan-tuan. Saya selalu cerita tuan-tuan, saya pergi rumah seorang Tok Guru je lah. Bila kita duduk atas kerusi je, saya pun, silalah Ustaz, duduklah. Kita pun duduk atas kerusi. Tok Guru pun duduk atas kerusi. Orang rumah duduk bawah. Kita ni pandai punggung lah bila acik tu duduk bawah, kita macam tak sopan lah kan. Saya nak duduk bawah, tak, kau duduk teh. Biarlah acik kau tu. Dia macam tu gam tu dia. Kata polosit tadi. Lepas tu dah habis surai tu, saya jumpa lah makcik tu. Saya panggil mak lah. Mak tadi apa duduk bawah? Rimau tu dia. Oh, jangan buat pasal. Tapi bila saya duduk bawah, jadi kucing dia. Jadi apa saya nak payah-payah, saya duduk bawah. Kena jadi kucing dia. Yang penting rimau jadi kucing. Betul kan? Tak ada dia rasa hina, tak ada. Itu dia tactical dia. Oh, hebat orang perempuan. Kita nak orang perempuan yang tactical macam ni lah. Ini tak, kan? Polosit duduk atas kerusi, dia duduk atas kerusi. Polosit cakap, dia cakap. Lama polosit tu jadi 2 kali ganda jahat. Jadi rimau campur singo. Oh, tuan-tuan jangan. Dia orang perempuan, dia kena ada skill tu. Boleh? Beritahu anak-anak perempuan kita. Kalaulah takdir yang masuk dalam rumah, kau niru polosit. Kau guna taktikal lacik. Macam ni. Tak guna cakap kasar dengan lelaki polosit ni lah. Lambut dia. Kalau bondo yang disuruh itu harus ikut, nyanyak cerita. Yang bisa baik tu, dia tengok. Saya tengok ramai. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak apa yang saya cakap ni. Tapi macam itulah. Sebab orang lelaki ni, saya beritahu rahsia dia. Orang lelaki ni dia kalah ke orang yang dongar cakap dia. Osah kalah tuan. Bila dia dah yakin, dia dah confident, baru orang perempuan ni ikut cakap dia, minta lah apa pun, habis dia bagi. Bang, singgah beli jagung sekejap bang. Langsung, kau nak berapa tu? Cuba kalau tak langgar cakap dia, kau hari-hari betul jagung tu dia. Marah tak? Tapi cuba kita langgar cakap dia. Kadang-kadang tak payah minta, dia nanya, kau tak ada, kau dah kasi nak boleh apa balik, kau tak ada, kau petang ni. Dia tanya, polosit tadi. Marah orang lelaki.
Esei minggu depan tak nak saya datang kuliah tu tadi tu. Pula di pelosit-pelosit dia gitu. Yang tuan-tuan terasa tu pasal apa? Esei cerita pelosit kat luar tu. Saya arwah hatu saya tuan-tuan. Manusia paling garang. La ilaha illallah. Jangan diusik alat dia. Parang ekor bersikar ko. Tuan-tuan. Usik calit macam ni. Dan kalau punah bersikar dan tukang, kau ingat Ramli ada ringgit dia. Macam ni ya kot. Saya pakai cucu tuan, tak rapat ngatuk, tak berani tuan. Garang macam pelosit. Ui. Tapi saya pun heran. Elok dia balik rumah. Petang balik. Wan saya punya taktikal tadi tu. Kok dahsyat wan saya. Dapat dijinak harimau tu. Kita jadi cucu ni tuan. Donga dia tang ujung nampak dengan ayu bersikar, pum lagi masuk rumah tuan. Tuan-tuan harimau dah balik. Tapi macam mana wan saya hidup saya fikir itu lah. Rupa wan saya taktikal itu dia. Dia jarang mukhalafah dengan suami dengan atuk saya. Orang kadang atuk saya cerita, yalah sabarlah, apa yang patut buat. Dia cerita lah. Tak ada dia menasihati abang sepatut macam ni, abang sepatut macam ni. Pakai kolong tinggal lah lepas ni. Ya. Ni kalau tuan-tuan perempuan setujulah, tak setuju jangan buat. Kalau setuju buat. Tapi itulah. Dapat orang rumah yang ekor cakap kita itu yang dunia sisi ni tak ada guna. Ya. Tun. Kau buat anak abang lempeng tun, pergi buat. Kan? Dia bukan hari-hari nak minta lempeng tu lah. Ni tak. Minta 2 tahun sekali. Bila dia minta lempeng. Pakaikan tak ada lah. Takut-takut kena lempang ya. Jadi kalau orang lelaki ni dapat isteri yang sepakat dengan dia, jaga elok-elok. Janganlah biar baju kelawar kuyak-kuyak warna. Bolehlah baju kelawar baru. Faham tuan-tuan? Kalau dapat orang rumah yang nongah cakap ni, bolehlah baju kelawar baru. Makna hargailah dia. Seterusnya tuan sikit lagi wal kalamu al muhakkam. Itu dia. Dan perkataan yang hikmah, yang berkesan. Ni yang kita baca ni. Kan? Kalau kita dapat satu nasihat daripada seorang, dia mengubah kehidupan orang tu. Kadang orang tu kan, saya tengok, saya ni banyak cerita dengan almarhum, sebab saya duduk lama dengan dia 13 tahun tuan. Saya berkhidmat dengan Syekh Mustafa. Kadang yang datang tu pakai tocang rambut dia. Kadang-kadang kan seluar pendek datang. Kadang kita pun nak buat undang-undang juga, pakai seluar pendek jangan masuk jam mufti lah. Tapi dia tak bagi. Biar masuk. Sekali lagi orang tu datang kan, dah lain perangai. Tak apa dia cakap pakai orang tua dalam tadi. Kan? Mana dia dapat satu perkataan, kono dalam otak dia, masuk dalam hati dia, langsung dia tukar. Itulah. Kalau hikmah ni. Sebab tu kalau kita ni payah nak menukar diri kita ni, nak jadikan diri kita baik tuan, pergi jumpa orang alim. Macam saya tadi, dapat tanggungjawab. Ustaz Zaidi kena jaga wanita. Asutah. Ustaz Zaidi kena kumpul macam ni. Macam-macam lah tuan. Ada 5 ke 6 Saya rasa macam YDP PIBG pula pergi jumpa orang alim ni tuan. Saya jadi YDP PIBG macam tu lah tuan. Bila jadi YDP PIBG kan, mesyuarat. Usul terdahulu yang tidak terlaksana. Saya kata YDP mari ni apa dia buat ni kan. Dah sampai kat kita tak selesai. Dah kita nak nyelesaikan dia punya kerja kan. Tuan. Itu lotih tuan. Tapi kalau kita jumpa orang salih ni, dia akan cakap benda-benda yang hikmah. Dia akan mengubah kita, insya-Allah. Jangan risau. Kalau anak-anak kita ko, cucu kita ko nampak macam polik, pengai, payah betul nak tukar, tuan-tuan pun berjumpa orang soleh. Ya. Sebab tu Abdullah Nasir Ulwan tu dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad kan, dia akan cakap, hendaklah kamu ikat anak-anak kamu dengan orang soleh. Ikat maksudnya ada hubungkan. Boleh tuan? Yang seterusnya, yang keempat, yang kelima, wa ikmalul aqli, kesempurnaan akal. Akal ni, hati sini, akal sini.
Imam Ghazali kadang-kadang orang tasawuf dia kadang dia bertukar, dia kata. Kadang-kadang itulah akal, itulah hati. Sebab hati kita ni juga mempunyai jantung, ataupun istilah orang ada khabar jantung, ada kata hati kan. Dia juga ada sel-sel mengingat macam otak juga. Dalam satu kajian saya ada cerita tuan dulu kan, orang ni tukar hati jantung dia dengan orang A. Orang ni mati, dia tukar jantung tu untuk orang yang hidup ni. Orang yang hidup ni lah pakailah jantung tu. Masuk orang yang belum rosak jantung ni itu, dia adalah orang yang baik. Dia memang orang yang baik, family oriented punya orang tu. Jadi isteri dia bahagia semua, tapi jantung dia sakit. So dia nak keluarkan jantung tu, nak ganti dengan jantung orang yang baru mati ni. Maka berjayalah proses pembedahan tu. Tukar masuk jantung orang ni ke jantung ni, orang yang hidup ni. Bila dia dah elok sihat dia, berubah perangai dia. Akhir membunuh dia. Orang yang dapat jantung baru tadi jadi pembunuh, padahal dia orang yang baik. Maka dia tanyalah isteri dia ni, macam mana boleh berlaku? Dia kata, sesungguhnya suami aku ni orang yang baik, tapi yang beri jantung kat dia ni bekas membunuh juga. Akhir dapat perangai bunuh tu kat suami tu. Ini bunuh orang. Sebab tu nak terima jantung orang pun lelok tau. Dalam kajian saya ni dapati bahawa jantung ni pun ada dia menyimpan macam akal dia. Okey. Jadi akal ni jangan dirosakkan tuan-tuan ya. Jangan dirosakkan dengan doktrin-doktrin semasa. Jangan rosakkan. Akal kita ni kena konsisten dengan Islam, dengan akidah Islam. Ni otak ni, akal kita ni kena konsisten. Jangan kita rosak-rosakkan dengan pahaman-pahaman pelik-pelik ni yang zaman sekarang ni. Malah nak cakap tuan, sensitif kan. Tapi kan pelik-pelik tu kan. Pelik-pelik. Ada lagu yang memuja orang Jerusalem apa kan, zaman sekarang ni orang ni berasak membunuh orang kat Gaza. Kita macam ni dengan lagu dia tu kan. Tuan-tuan tak faham tu saya tahu. Tak apalah, tak lama lagi faham lah tu. Jangan dirosakkan dengan benda yang mabuk. Dia mabuk ni tuan, tak semesti minum arak. Modified air pun mabuk juga. Saya masa kerja Mary Brown, part time masa belajar, mungkin saya part time dah kerja kat Mary Brown. Masuk pukul 6 keluar 2 pagi, masuk pukul 6 keluar 2 pagi. Kat Kajang tu. Bila saya ni jadi jaga floor. Jaga floor ni apa tuan? Mop lantai, bersih meja. Itulah kerja saya tuan. Dapatlah gaji RM1 1 jam. Mak ayah tak ada lagi. Konolah kerja. Adik ada 2 orang. Jadi satu hari tu saya tengok ada botol putih tu. Botol ubik batuk tu jatuh. Saya kata apa tiap hari saya mop ni mesti ada botol. Rupa budak-budak ni disolid botol tu bawah meja tu. Bawah kerusi dan solid tu. Patutlah saya tengok tiap malam ada budak-budak muda. Rupa kerja apa tuan-tuan? Order air Coca-Cola. Ni bukan nak ngajar ni lah. Begitu. Dia order air Coca-Cola, dia letak air batuk tu. Lelaki perempuan tu. Dia rosaknya otak dia. Jadi jangan biar generasi kita rosak akal dia dengan benda-benda yang memabuk. Ini kita kena sama-sama lah. Saya beritahu juga kawan-kawan yang menguruskan tentang arak semua ni. Kalau kita tak dapat sekalipun, janganlah mudah bona. Kan? Kalau kita tak dapat nak halang sekalipun, janganlah mudah bona. Dah 10 kedai arak kawasan ni, apa diluluh lagi apa orang minum arak pun. Kan? Tapi tak. Lulih. Jadi tuan-tuan mungkin ada anak-anak tuan-tuan yang terlibat dalam hal ni. Berilah nasihat sikit. Janganlah mudah bona. Dan kita pula tuan-tuan sebagai orang Islam, dalam peraturan, kita ada undang-undang dia. Bila orang nak buka kedai arak ni, mesti dapat. Kalau ada orang bantah, dia susah sikit nak dapat. Tapi kita pula duduk masjid ni tak bantah. Tak ambil tahu kan. Kan dia ada iklan dalam surat khabar kan. Selalu dia nak buka kedai A, dia akan iklan dalam surat khabar. Kalau kita rasa benda tu mudaratkan penempatan kita, bantahlah. Kan, bagilah pandangan kita. Ada ruang. Dan akhir sekali tuan-tuan, wasihatul badan. Dan badan yang sihat. Kita di Jain pun sedang usahakan untuk menyediakan modul
senaman orang tua. Itu kita dah. Ada tak tuan-tuan terlibat lah. Walaupun gorak sikit-sikit je, tapi tuan-tuan habis kotat urik pinggang semua so. Tapi tak ada rio-rio berlari berlolah tak ada kan. Pelan tap tengok tangan dah tuan. Senaman tua dia panggil. Insya-Allah besok dah cukup besok tuan kita dalam masjid ni sambil-sambil duduk ni kan kita senam lah. Kan? Masjid ni boleh senam pula tak boleh pula. Nabi SAW bagi masjid dia macam ni lah, orang berlawan bergumpar kan. Boleh? Takkanlah nak buat macam ni tak boleh. Kan? Jadi supaya orang Islam sihat. Jangan terbeleseh macam saya ni. Kejap terbeleseh. Saya ni kena ulcer, selalu kena ulcer. Itu ada yang belajar dengan saya kata, sian ke Ustaz Zaidi. Kan? Dia minta izin, boleh tak Ustaz? Saya nak bagi Ustaz apa nama air nak campur dengan tepung boreh ni, dia orang ni dah dari tawarnya hilang kan, bisa boleh tak? Tak ada. Dalam hati saya, boleh yo, dah tak tahan dah kan. Dia pun satu hari tu bawa lah air, kemudian ada lah dia buat tepung boreh tu lah. Saya pun tak tanya macam mana nak buat ni. Gondam lah air yang saya dah baca ni Ustaz ya, jangan gondam air lain air yang saya baca ni baca kan hancuran, lepas tu letak kat bibir ni. Dah lah macam bejak sojuk nampak kan. Jadi bila tengok kat Caumin, dia dah sak bibir. Orang tepuk ke sini kan, saya kat sini kan. Ya melok pula dia, tak adalah biso lah. Sakit lah juga tapi tak adalah biso. Sakit mulut pun tuan-tuan, kita jadi bad mood tau. Tu yang kadang-kadang tak datang keluar subuh tu. So mana dah tak sayur dah, nak buka macam ni pun payah. Kan? Lepas tu tuan besok langsung bongi ceramah kan. Jadi rupanya badan sehat ni penting. Jadi sehat badan ni dia ada sebab satu batu makan ni, satu batu fikir. Kalau kita fikir tak betul pun tak sihat badan. Sebab itulah dalam Islam ni dia komplit tuan-tuan, ada tarbiyah badaniah, ada latihan jasmani. Tapi yang ni kita lupa kan. Kita ingat nak masuk syurga tuan-tuan, kita beramal tuan-tuan. Sebenarnya nak beramal tu badan kena sihat. So sihat lah. Nanti tuan-tuan esok bila kita ajar esok janganlah lagi balik. Kan? Belajar latih. Tak dia bukannya nak melompat-lompek benar, nak melompat tak ada kan. Senaman tua ni tak ada melompat dah. Tanya untuk ketua gitu. Ada melompat gitu. Tak ada kan? Dirogang tuan-tuan. Apa? Tapi ya sedap benar. Dia mula-mula ya, tak lama dah. Dalam 15 minit, 20 minit ya. Kan? So saya suruhlah tuan-tuan buat. Besok panggil lah orang muda tuan. Yang kita dah terbeleseh ni dia buat macam mana kan? Yang muda-muda tu. Okey tuan-tuan, itulah 6 perkara yang ada pada kita. Kalau ada, menandingi dunia seisinya, makanan sedap, anak yang soleh, isteri yang sepakat dia dengan kita, kalam-kalam yang berhikmah, sempurna akalnya dan juga sihat badannya. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah apa kita dengar ni dapat kita amalkan, ambil serius. Kita bantu sesama kita dalam masyarakat. Mudah-mudahan jadi baiklah keadaan kita hari ini insyaAllah. Minta maaf banyak-banyak. Silap dan salah aku liqauli haza. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salat ta'as.